Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menanti waktu tamatnya waktu subuh, dan sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini selama lebih kurang setengah jam ini ataupun 30-40 minit ini, marilah kita sama-sama melihat satu perbincangan yang diutarakan oleh para ulama berkenaan dengan satu tajuk, iaitu tanduk syaitan. Ada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang dua tanduk syaitan. Dan kita sebagai orang Islam perlu mengambil peduli, mengambil berat tentang apa yang diberikan amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak boleh memandai-mandai dalam memberikan maksud setiap hadis Nabi. Kalau kita tengok dalam ketika-ketika yang tertentu, ada golongan dia kata menara jam tu tanduk syaitan. Menara jam tu kan, menara jam di Mekah tu, Masjidil Haram, yang bentuk bulan sabit tu. Kalau tuan-tuan tengok menara jam tinggi ke atas tu yang besar tu, bulan sabit tu dia buat bentuk berbaring kan, berbaring. Jadi kedua-dua hujung bulan sabit itu menghala ke atas. Jadi dia kata itu adalah tanda-tanda akhir zaman, fitnah yang disebut oleh Nabi dalam hadis berkenaan dengan dua tanduk syaitan. Jadi kita pun tak tahulah bila masa orang tu dia nampak syaitan sehingga dia tahu itu adalah tanduk syaitan. Tentu nak kata itu tanduk syaitan, kita nak kata tanduk kerbau pun boleh. Macam tu kan. Padahal arkitek ataupun pihak yang membina menara jam itu, mereka bina itu dengan maksud itu adalah bulan sabit. Kita yang kata itu tanduk syaitan. Macam-macamlah andaian-andaian, anggapan-anggapan, yang mana kalau apatah lagi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi, maka itu adalah satu kesilapan yang besar. Kita setiap pengertian ataupun maksud dan makna hadis-hadis Nabi, kita tidak boleh memandai-mandai, dan kita perlu bergantung kepada penjelasan, huraian, syarah yang dibuat oleh
para ulama, kan. Ada yang mengaitkan dengan Syekh Abdul Wahab, golongan yang dikatakan sebagai yang mengasaskan gerakan Wahabi di Saudi. Jadi ini semua andaian-andaian dan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pun dalam kitab-kitab syarah yang muktabar. Jadi bila istilah seperti ini, kita perlu faham dengan apa yang dihuraikan oleh para ulama. Jadi pada pagi ini sidang hadirin mukminin, saya ingin mengajak tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian untuk kita melihat hadis ini dulu, dan kemudian kita lihat huraian dan syarah yang dibuat oleh para ulama. Baik, sebenarnya hadis ini ialah satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang fitnah yang akan muncul, kan, fitnah yang akan muncul kepada orang Islam. Fitnah bukan dengan maksud berita bohong, kan, fitnah bukan dengan maksud defamation, tapi fitnah ini dengan maksud kerosakan yang akan berlaku kepada umat Islam, kesesatan yang akan berlaku kepada umat Islam. Dan fitnah ini dalam hadis yang kita akan belajar pada pagi ini menceritakan bahawa dia akan muncul dari arah timur. Dia akan muncul dari arah timur. Nanti tuan-tuan akan perlu lihat atlas ataupun map, peta. Tuan-tuan tengok peta. Nabi duduk di Madinah dan Nabi sebut timur. Jadi bila Nabi duduk di Madinah dan Nabi sebut timur, kita nak faham timur tu timur yang mana satu, kan? Adakah kita nak faham timur tu dengan timur yang kita cakap, yang kita nampak dengan mata kita, ataupun timur yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama? Ini disiplin. Setiap ilmu itu dia ada disiplin. Kita tak boleh nak memandai-mandai tanpa mengikut metodologi ataupun manhaj dan juga kaedah ataupun cara yang ditetapkan oleh para ulama. Baik, hadis ini sidang hadirin mukminin adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana baginda yang mana hadis itu berbunyi qala wa huwa mustaqbilul masyriq. Jadi Abdullah bin Umar kata, Nabi bersabda, qala, Nabi bersabda, wa huwa mustaqbilul masyriq, dalam keadaan Nabi menghadap ke arah timur. Jadi Nabi duduk di Madinah, kan, Nabi berada di Madinah ketika Nabi ucapkan kata-kata ini. Nabi berada di Madinah. Jadi Nabi menghadap ke arah timur. Jadi bila Nabi menghadap ke arah timur, Nabi kata innal fitnata ha huna, innal fitnata ha huna, innal fitnata ha huna. Nabi ulang 3 kali. Lepas tu Nabi kata min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Nabi kata sesungguhnya fitnah itu datang dari arah sana. Nabi ulang 3 kali, sesungguhnya fitnah itu datang dari arah sana, sesungguhnya fitnah itu datang dari arah sana. Dan Nabi sebut haitsu yatlu'u qarnus syaitan, dari sanalah akan muncul 2 tanduk syaitan. Nabi sebut, jadi akan muncul 2 tanduk syaitan. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami. Syam dan Yaman. Nabi doa, kan, Nabi minta berkat, kan, Nabi minta berkat. Yang Nabi sebut Syam dengan Yaman. Qalu wa fi najdina. Lepas tu ada sahabat bagi tahu dekat Nabi, bagaimana dengan Najd? Bagaimana dengan Najd? Dah Nabi sebut Syam, berkatilah Syam, Nabi sebut berkatilah Yaman. Najd ni macam mana? Kan, kalau tuan-tuan buka map, tuan-tuan buka peta tu, Najd ni dia bahagian tengah-tengah semenanjung Arab.
kan, itu najd. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang bahagian apa Mekah, Madinah tu, itu disebut sebagai Hijaz, kan. Atas tu dekat dengan Iraq dia panggil Syammar, kan. Yang bahagian selatan bawah tu dia panggil sebagai Rubu'ul Khali, kan. Jadi kemudian yang belah timur, ujung timur tu dia panggil Al-Hasa. Kemudian yang tengah-tengah tu ada Riyadh, apa semua tu. Riyadh kan ibu negara, kan. Ada Riyadh semua tengah-tengah. Sebenarnya tanah Arab tu dia panggil Najd. Jadi itu Najd. Jadi dah Nabi sebut Syam, kan. Syam tu atas, Yaman ke bawah. Lepas tu bila Nabi sebut macam tu, sahabat katalah, macam mana dengan Najd? Macam mana dengan Najd? Jadi dalam hadis ni bila Nabi bila sahabat kata bagaimana dengan Najd, lepas tu Nabi kata hunaka zalazilu wal fitan, apa ni, bila wa fi najdina, lepas bila sahabat tanya bagaimana dengan Najd kami, Nabi macam tak peduli, ignore, kan. Nabi terus kata qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Nabi kata, ya Allah, berkatilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami. Nabi tak ulas apa-apa tentang Najd. Jadi lepas itu sahabat ni ulang balik, qalu wa fi najdina, macam mana dengan Najd kami? Sahabat tanya lagi sekali. Lepas tu Nabi jawab, qala hunaka zalazilu wal fitan. Nabi kata di sana akan muncul banyak gempa, banyak kegoncangan dan juga fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan, dan di sana akan muncul tanduk syaitan. Jadi ini antara punca kenapa ada suara-suara yang mengatakan bahawa munculnya tanduk syaitan. Jadi memang perkataan qarnus syaitan memang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umat Nabi, kita tak boleh pandai-pandai bagi maksud, kan. Kita tak boleh, kan. Kita bila kita sebut qarnus syaitan, kita ambil kat mana perkataan itu? Dalam hadis. Maka bila dalam hadis, kalau hadis itu dalam Sahih Muslim, kita nak kena tengoklah syarah kepada kitab Sahih Muslim, kan. Kalau hadis itu dalam Sahih Bukhari, kena tengoklah dalam kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Itu disiplin yang betul. Itu cara yang betul untuk kita faham sesuatu istilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka macam mana ulama memahami perkataan ini? Walaupun ada orang kata ini adalah ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan alasan dia asal daripada Najd, bahagian Najd di timur Jazirah Arab, tapi ataupun tuduhlah mana-mana ulama sekalipun. Jadi kita benci pada siapa-siapa pun tuan-tuan, kita suka sayang kepada siapa-siapa pun, tapi disiplin ilmu kita kena jaga. Macam kita marah kepada kawan lah. Kita marah kepada kawan tu buat jahat kepada kita, walaupun dia jahat sekalipun, tapi kita kena adil kepada dia. Macam tu. Kita tak boleh sebab dia tu jahat, dia tu musuh kita, dia tu camp parti lain, maka itu menjadi alasan untuk kita sebarkan fitnah. Tak boleh. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala. Kita benci pada orang tu pada-padalah, kan. Kita benci pada orang tu pada-pada. Kita tak suka siapa-siapa pun pada-pada. Kita tak suka parti politik mana, puak mana, kumpulan mana, kena pada-pada. Kita tak boleh sebab kita ada sejarah lampau, benda-benda yang pengalaman hitam dengan mana-mana pihak, menyebabkan kita sewenang-wenangnya memberi syarah hadis, tafsir hadis tu dengan cara yang menyimpang. Ada ayat Quran kita tafsir dengan cara menyimpang. Pasal apa? Sebab kita nak hentam kawan kita yang kita tak suka tu. Tak boleh, kan. Walaupun dia jahat sekalipun. Hatta kita dengan penjenayah pun, penjenayah ada hak, kan. Penjenayah pun ada hak walaupun dia penjenayah, dia jahat, kan. Hatta doktor pun di hospital, kalau orang jahat pun dengan gari apa semua, dia tak biarkan mati, dia tetap rawat, bagi ubat dan sebagainya. Jadi hak dia sebagai manusia, hak dia sebagai pesakit, wajib kita berikan, kan, walaupun dia ada kesalahan-kesalahan yang tertentu. Jadi
Pada pagi ni marilah kita melihat bagaimana ulama mengulas hadis-hadis yang macam ni supaya kita boleh belajar bahawa hadis Nabi ni dia ada disiplin dia ada cara dia. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat yang pertamanya, hadis ni seolah-olah Nabi memberi pujian kepada penduduk Syam, penduduk Yaman. Ini yang pertama yang kita perlu belajar daripada hadis ni. Seolah-olah hadis ni Nabi memberi pujian kepada orang Syam, kepada orang Yaman. Jadi para ulama mengingatkan kepada kita ketika mensyarahkan hadis ni, cara faham yang betul hadis ni. Apakah maksud dia semua orang yang duduk di Syam, semua orang yang duduk di Yaman, semua tu orang baik-baik belaka? Adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia, tidak. Bukan macam tu. Bukan kata bila Nabi berdoa kepada Allah supaya diberkati penduduk Syam, makna semua orang Syam baik-baik belaka. Tak. Kan? Tuan-tuan tengok orang Kelantan baik. Macam mana tuan-tuan tahu orang Kelantan baik? Tu usah jalannya orang Kelantan. Lepas tu percaya semua orang Kelantan. Mana boleh hak baik saya seorang, contoh, bukan saya seorang. Kan? Tapi tuan-tuan ada pengalaman dengan saya, kan? Tuan-tuan ada pengalaman dengan saya, lepas tu tuan-tuan dengar je orang Kelantan tu kata semua orang Kelantan baik. Tak boleh lah, kan? Mana ada orang Kelantan baik, ada orang Kelantan yang tak baik. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, kan, ada klien saya perempuan, dia bercerai dengan suami dia 2 kali ke 3 kali. Mana 2 suami yang berbeza ataupun tiga suami yang berbeza. Dia jumpa saya di office, dia kata, orang Kelantan ni ustaz semua jahat. Dia kata orang Kelantan ni semua jahat. Jadi masa tu dia tak perasan sebab saya belum cakap panjang, duk cakap sepatah-sepatah. Jadi bila saya dengar dia cerita pasal suami dia yang pertama jahat, suami yang kedua, semua tu orang Kelantan. Jadi bila dia mulai dengar saya bercakap panjang sikit, dia kata, ustaz orang Kelantan saya kata, iyalah saya orang Kelantan. Dia kata, ustaz seorang baik, dia kata. Dia nak apa betul tu, ustaz seorang baik. Jadi maksud ulama ketika menghuraikan hadis ni, kalau kita nak kait macam itulah, kan, tuan-tuan ada pengalaman dengan orang Penang ke, orang Kedah ke mana ke, tuan-tuan tak boleh kata semua orang tu jahat, tak boleh, kan. Tuan-tuan nak kata semua orang tu baik, tak boleh, dia bukan macam tu, kan. Itu cara faham yang salah. Maka bila tuan-tuan dengar hadis macam ni, Nabi mendoakan Syam, Nabi mendoakan Yaman, tuan-tuan tak boleh faham bahawa semua orang Syam baik. Tak boleh faham Yaman tu semua orang di Yaman baik. Itu bukan cara yang betul dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Kerana ulama mengatakan bahawa Syam sudah tentu ada orang baik, sudah tentu ada orang jahat, kan. Yaman sudah tentu ada orang baik, sudah tentu ada orang jahat. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang Arab, kan, dia kata dia duduk di Mekah, tuan kata ni mesti orang baik sebab dia duduk di Mekah. Bukan, tak semestinya, kan. Dekat Mekah semua ada, Abu Jahal, Abu Lahab semua ada. Saya ingat ada kawan-kawan saya pergi belajar di Azhar di Mesir, kan. Jadi diorang ni seronok duk cerita bagaimana dapat belajar di Azhar. Lepas tu ada satu pakcik ni bagi tahu dekat, yalah, anak-anak muda yang lepas SPM dapat sambung belajar di Azhar, umur mungkin dalam 20 kot macam tu. Jadi pakcik ni kata, pergi dekat Mesir tu pastikan kamu jadi pengikut Musa alaihissalam, jangan jadi pengikut Firaun. Kan? Mesir ada orang baik, ada orang jahat. Jadi kita pergi mana-mana pun tuan-tuan, dia tak boleh lari daripada kemungkinan-kemungkinan itu. Maka ulama membawakan kepada kita contohnya perkataan Abu Darda, kan. Abu Darda, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluh. Abu Darda, sebagian ulama sebut contohnya dalam Muwatta Imam Malik,
disebutkan riwayat bahawa itu adalah kata-kata Abu Darda, kan, dia tulis kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebagai ulama kata itu adalah kata-kata Sayyidina Ali. Tak apalah, itu antara beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang siapa yang mengungkapkan kata-kata ini. Jadi dalam Muwatta Imam Malik disebut bahawa ini adalah kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana Abu Darda kata, innal arda la tuqaddisu ahada, sesungguhnya sesebuah negeri yang baik, muqaddasah, kan, tidak menjadikan penduduk dia suci. Bukan kata bila kita duduk di Madinah kita jadi baik, bila kita duduk di Mekah kita jadi baik. Bukan macam tu. Kita duduk di Syam kita jadi baik, duduk di Yaman kita jadi baik. Bukan macam tu, kan. Tapi Abu Darda kata, wa innama yuqaddisul insana amaluh, tapi yang menjadikan seseorang penduduk tu jadi baik, jadi suci, jadi elok ialah amaluh, amalan dia. Amalan dia tu yang paling penting. Kita tak nafi tempat tu dia ada menjadi salah satu faktor, kan. Kita duduk tempat elok, dia boleh mempengaruhi kita, betul. Tapi yang paling penting, teras dia adalah diri kita. Amalan kita tu macam mana? Amalan kita. Pengaruh tempat kita tak nafi, memang ada pengaruh tempat. Anak saya sebagai contoh, dia ada tanya saya, sebab tu masa tu kita bincang pasal lepas belajar nak sambung belajar dekat mana. Ni cerita lama lah, zaman dia orang sekolah rendah. Anak saya semua dah tak ada sekolah rendah dah, kan, kecuali kahwin lain lah, tapi tak berani lah nak kahwin lain. Kan? So, anak saya semua sudah melepasi tempoh sekolah rendah. Jadi masa zaman dia orang sekolah rendah ni, saya ceritalah sekolah rendah ni macam mana, sekolah menengah macam mana. Sekolah menengah dia ada boarding school, sekolah SBP, sekolah asrama penuh, apa semua. Asrama penuh pula ada yang MARA, MRSM, ada yang SBP bawah Kementerian Pendidikan yang kerajaan punya dan sebagainya. Jadi anak-anak saya tanyalah, apa beza SBP, sekolah asrama ni dengan sekolah harian biasa. Jadi saya cerita, salah satu daripadanya ialah, saya kata bahawa bagusnya SBP, MRSM semua ni sebab itu tempat yang semua tu terpilih, pelajar yang terpilih, kan. Selain daripada tu, peluang kita untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara bawah program-program tertentu, anjuran kerajaan dan sebagainya lebih cerah. Sebab keutamaan diberikan kepada produk-produk yang dikeluarkan di sekolah-sekolah yang macam ni. Tapi saya bagi tahu dekat anak-anak saya kata bahawa walaupun ayah cakap macam tu, bagusnya sekolah-sekolah itu, tapi benda yang paling penting adalah diri kita. Itu lebih penting, diri kita. Dan saya bagi tahu berapa banyak pelajar-pelajar cemerlang bukan datang daripada sekolah asrama penuh pun. Ada, kan, cuba kita tengok yang pelajar-pelajar SPM terbaik, kadang-kadang tu bukan sekolah SBP, bukan MRSM. Ada masa Muhammad di Kelantan tu, kan, ada masa sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Bukan tidak semestinya bila pelajar terbaik, pelajar paling cemerlang seluruh Malaysia semua dibolut oleh sekolah asrama penuh. Tak. Jadi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa walaupun tempat tu SBP ke, sekolah apa elit, MCKK ke, TKC dan sebagainya, itu sekolah elit, tapi banyak juga ketikanya pelajar terbaik seluruh negara tidak datang daripada sekolah elit, tapi dia datang daripada sekolah harian biasa. Itu maksud bahawa diri kita tu lebih penting. Amalan kita, disiplin kita, rajin kita belajar yang lebih penting. Itu yang cara kita nak faham. Bukan kata tuan-tuan pergi duduk di Mekah ke, di Madinah ke, tak penting. Dia menjadi faktor mempengaruhi kita. Kita sentiasa nampak masjid, kan, kita berjiran dengan masjid, duduk dekat dengan tempat-tempat baik, duduk di kawasan pondok, kawasan pengajian. Bukan kata tak bagus, bagus. Tapi yang lebih penting daripada itu, amalan kita. Berapa ramai orang yang jadi jiran masjid tak datang masjid pun.
Masjid ni saya tak tahulah. Kan? Saya pergi setengah-setengah tempat, AJK selalu cerita kat saya, ustaz, ni rumah tu bukan datang masjid pun. Kan? Rumah tapi masjid. Patutnya mempengaruhi dia untuk menjadi orang yang tetap dengan masjid. Tapi masjid tidak dapat mempengaruhi dia. Itu yang kata amalan. Amalan kita tu macam mana? Walaupun kita duduk jauh dari masjid, nak datang masjid kena naik kereta, kena naik motosikal, tapi kerana amalan kita bagus, kerana kita orang saleh, hidayah daripada Allah, Allah bagi hidayah kepada kita. Rumah kita jauh tapi kita datang ke masjid. Itu yang saya teringat masa mula-mula saya datang Penang. Rasanya masa tu belum ada anak lagi. Belum ada anak. Pergi kuliah di sebuah surau. Sebelum kuliah, AJK tu bisik kat saya, dia kata, ustaz, nanti dalam kuliah tu ustaz selit-selit lah, ustaz hentam sikit orang yang duduk dekat dengan surau dekat masjid tapi tak mau datang ke masjid. Yang loudspeaker kat luar tu saya dah tala kat rumah dia dah, dia kata. Surau tu tuan-tuan 2 tingkat. Surau tu tempat saya pergi tu surau 2 tingkat. Jadi dekat bawah tu macam tadika lah, kan, macam tadika tu. Atas tu buat surau. Rumah hamba Allah yang dia nak tuju tu tingkat 2. Rumah macam kita kata rumah sarang burung, rumah apa kan, rumah murah ni. Jadi hamba Allah tu duduk tingkat 2. Jadi elok-elok loudspeaker tu tuan-tuan memang tala rumah kawan tu. Ni masalah kan. Masalah. Jadi ini perkara yang kita kena faham dengan cara yang betul. Walaupun tempat tu ada pengaruh dia, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah amalan kita sendiri. Kan? Kita duduk di Amerika pun tuan-tuan, tapi kalau kita melazimi dengan sembahyang berjemaah, kan, kalau kita jaga diri kita seorang yang amanah, tidak khianat kepada amanah, tidak rasuah, kan, kita taat beragama dan sebagainya, maka itu yang paling penting. Walaupun kita duduk di France, di negara Eropah, kan, Jepun dan sebagainya. Jadi ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa sesebuah negeri itu, kan, bumi muqaddasah, negeri yang suci itu tidak membuatkan penduduknya menjadi suci. Yang menjadikan kita baik, kita jadi suci di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalan kita. Baik. Tapi pada masa yang sama, perkataan najad yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita kena faham dengan cara yang sama. Bukan kata semua orang asal dia datang dari najad mana dia jahat. Asal dia lahir di kawasan itu makna dia ni pembawa fitnah. Tak boleh faham gitu. Kan? Macam kita kata Amerika lah, kan? Kita kata apa Amerika? Kita kata negara setan, ada orang panggil, kan? Amerika tu negara setan. Kan? Syaitan dunia. Pasal apa? Sebab kejahatan Amerika yang Amerika lakukan terhadap beberapa negara yang tertentu. Tapi kita tak bolehlah bila kita kata kejahatan kerajaan Amerika terhadap negara-negara tertentu bermakna semua orang yang duduk di Amerika tu jahat. Tak. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang duduk di Amerika dan mereka ni sangat bagus, kan? Ada NGO yang bagus, persatuan yang bagus, dia yang pejabat di Amerika, mereka ni orang-orang yang bagus. Jadi kita tak boleh pukal, secara pukal kita kata orang tu jahat semua, tak boleh. Jadi ini cara yang salah dalam memahami perkataan najat. Kita tak boleh kata najat ni semua jahat, semua tu pembawa fitnah, tak boleh. Yang kedua, para ulama mengajar kepada kita belajar hadis, kita belajar Quran dan sebagainya, kita kena faham dengan kefahaman salafus salih. Dengan kefahaman salafus salih, kan, orang-orang soleh yang dahulu. Macam mana sahabat Nabi faham, macam mana para tabi'in faham, macam mana tabi'in faham. Itu cara yang betul dalam memahami nas-nas agama. Sebab apa tuan-tuan? Kerana salafus soleh ini mereka lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat lebih faham, tabi'in lebih faham sebab mereka sangat dekat dengan zaman Nabi. Kita ni jauh. Jadi kalau kita ambil kefahaman yang berbeza dan kefahaman tu datang daripada orang yang hidup pada zaman kita, tak betul lah. Kan?
Yang betulnya ialah paling tepat kita ambil cara faham yang difahami oleh orang yang paling dekat dengan zaman Nabi atau yang pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu contoh kan, macam mana kita nak faham benda-benda yang macam ni. Najat ni najat yang mana? Najat yang tengah-tengah semenanjung tanah Arab ataupun najat yang mana? Maka ulama bawakan kepada kita satu contoh macam mana kita nak faham perkataan ini, antaranya ialah hadis lain. Kan, hadis lain. Macam kita belajar tafsir lah. Kita nak faham satu ayat Quran, kita tengok ayat Quran lain. Tengok hadis lain. Kan? Itu cara tafsir bil ma'thur. Baik. Maka sama macam yang ni, ya ahlal Iraq. Kan? Ya ahlal Iraq. Siapa dia ni tuan-tuan? Dia ni yang cakap ni adalah Salim bin Abdullah bin Umar, anak kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mana dia cucu kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata, ya ahlal Iraq. Dia kata, wahai penduduk Iraq. Iraq lah, kan, penduduk Iraq. Ma as'alukum 'anus saghirah. Dia kata sungguh kamu ni suka sangat tanya benda masalah-masalah kecil, masalah-masalah remeh-temeh suka tanya. Tapi kamu ni berani melakukan dosa-dosa besar. Tanya pasal lalat benda kecil-kecil apa remeh-temeh, kan? Tapi benda-benda besar kamu buat. Padahal dia kata, aku telah mendengar daripada bapaku iaitu Abdullah bin Umar bahawa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah datang dari arah sini, sambil dia menunjukkan tangan dia ke arah timur. Dia kata, dari sanalah muncul dua tanduk syaitan. Dia sebut, dia ulang apa yang Nabi kata, fitnah tu datang dari arah timur. Dia tunjuk ke arah timur. Kan? Nabi tunjuk ke arah timur, Nabi sebut pasal dua tanduk syaitan, tapi timur tu timur yang mana? Maka daripada apa yang disebut oleh Salim bin Abdullah bin Umar, dia kata, ya ahlal Iraq. Maknanya ditujukan kepada kawasan Iraq. Kalau tuan-tuan tengok peta tu, Iraq tu di atas sikit. Iraq di atas sikit. Nabi duduk di Madinah, kan, dia bukan straight betul-betul dengan garisan melintang macam tu, tapi dia ke atas sikit. Itu adalah Iraq di bahagian timur. Jadi itu adalah cara faham yang disebut oleh para ulama. Maknanya timur itu bukan Najd, tetapi ia adalah Iraq. Perangai orang Iraq yang suka berbahas benda yang remeh-temeh, tapi benda dosa-dosa besar dia buat. Ini teguran yang ditegur, yang diberikan nasihat oleh Salim bin Abdullah bin Umar, dan dia faham bahawa Najd timur itu adalah Iraq. Bila sebut Najd, bila sebut timur, itu adalah Iraq, kan, dan bukannya Najd yang kita faham sekarang, kan, bukan Najd yang kita faham sekarang. Manakala dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina, faqalaha mirara, falamma kana fi الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي عراقنا قال إن بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Ya Allah, Nabi kata, berkatilah kami pada penduduk Syam kami. Ya Allah, berkatilah kami pada penduduk Yaman kami. Dan baginda ulang beberapa kali. Pada kali ketiga ataupun pada kali keempat, perawi ni dia tak berapa sure. Dia kata pada kali ketiga ataupun kali keempat, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Iraq? Dia tanya Iraq tu macam mana? Nabi jawab, sesungguhnya di sana berlaku gempa, kan, zalazil dan juga fitnah, dan di sana juga muncul tanduk syaitan. Jadi hadis kita faham dengan melihat kepada hadis lain. Jadi rupa-rupanya ada hadis lain menyebut dengan jelas. Bila sahabat tanya Iraq macam mana, maka Nabi kata, Nabi respon kepada soalan Iraq tu macam mana. Nabi kata,
inna bihaz zalazil wal fitan, di sana ada gempa, kegoncangan dan juga fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Jadi itu cara yang betul, kan, kaedah yang betul untuk kita faham perkataan itu. Baik, kemudian yang ketiganya, para ulama kata najat dalam hadis tu dengan maksud Iraq. Pasal apa? Sebab najat itu dimaksudkan dengan apa kita kata, kawasan yang tanah tinggi, kan, kawasan tanah tinggi di sebelah timur Madinah. Jadi kemunculan fitnah dari arah timur dan daripada arah najat dengan maksud kawasan tanah tinggi. Maka fitnah yang dimaksudkan ini adalah kekufuran, bid'ah dan juga kesesatan. Baik. Contohnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata penduduk negeri itu adalah orang-orang, ketika itu adalah orang-orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa fitnah datang daripada arah tersebut, dan itulah realiti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata ni? Imam Ibn Hajar kata itu realiti. Dia kata fitnah yang terjadi pertama kali dia datang dari arah timur, dan itulah yang menjadi sebab pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin dan dicintai oleh syaitan, dan syaitan gembira dengan fitnah yang berlaku itu, dan begitulah juga bid'ah muncul dari arah tersebut. Baik, maka Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dia kata najat adalah semua yang ada di arah timur, dan najat bagi penduduk Madinah adalah Iraq. Siapa kata ni? Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Dia kata najat bagi penduduk Madinah ialah Iraq. Dia kata itu adalah Iraq, dan juga kawasan yang sama arah dengan Iraq, sebab dia berada di timur Madinah. Dan dia kata najat, maksud najat ialah dataran tinggi, ialah dataran tinggi. Dan dia kata lawan kepada dataran tinggi ini adalah lembah, kan, adalah lembah. Dan dia kata bahawa yang dikatakan lembah tu contohnya Mekah lembah, sebab Mekah ni dikelilingi oleh tanah tinggi. Tuan-tuan duduk kat Mekah, tuan-tuan tengok sekeliling, tengok semua tanah-tanah tinggi. Jadi ini antara yang disebut oleh para ulama. Dan Al-Dawudi dia kata bahawa najat adalah satu yang disebut sebagai satu daerah tertentu, maka itu tak betul. Dia bukan merujuk kepada nama khas, bukan nama tempat, kan, tapi dia merujuk kepada semua tempat yang dia ada kawasan tanah tinggi, itu disebut sebagai najat. Jadi ini antara cara para ulama memahami sesuatu perkhabaran ataupun berita yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian selain daripada itu, kalau kita lihat pula apa maksud tanduk syaitan itu sendiri, kan? Apa maksud tanduk syaitan? Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam Fathul Bari, dia kata apa? Imam Ibn Hajar kata perkataan tanduk syaitan, qarnus syaitan, dia kata ada ulama, contohnya Ad-Dawudi kata tanduk syaitan dengan maksud tanduk syaitan lah. Dia kata tanduk syaitan maksudnya tanduk syaitan, dan mungkin juga dia dengan maksud kekuatan syaitan, kan, untuk menyesatkan manusia. Maknanya ini adalah tempat-tempat yang mana syaitan banyak menyesatkan manusia. Dan Imam Ibn Hajar kata ini antara contoh tafsiran yang bagus. Dan dia kata ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa maksud tanduk syaitan itu ialah syaitan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika dia terbit supaya manusia sujud kepadanya. Dan ada juga pendapat lain di kalangan para ulama bahawa di matahari itu ada syaitan yang ketika matahari terbit, maka dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan kalau kita lihat memang ada orang yang menyembah matahari, kan, yang menyembah matahari. Dan kita orang-orang Islam, kita dilarang tasyabbuh dalam perkara-perkara yang macam tu. Sebab tu antara contoh larangan kepada orang Islam, dan larangan itu dengan maksud makruh. Makruh iaitu solat menghadap kepada image, gambar makhluk yang bernyawa. Makruh sebab
kita diarahkan supaya berbeza dengan amalan manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau tuan-tuan solat, kan, solat kebetulan kiblat kita tu dekat dinding, dan dinding tu ada foto, ada gambar. Kan, gambar potret, gambar anak terima ijazah lah. Biasalah orang kita kan, anak terima ijazah tu berderet-deret dia letak pula arah kiblat. Kan, letak arah kiblat. Ada tu pergi melancong, pergi Switzerland apa semua, gambar pakai baju sejuk apa semua, main salji, kan, gambar duduk terbaring atas snow, kan. Tua-tua pun main snow, tak apalah, kan, tak pernah merasa snow. Pergi letak arah kiblat. Contohnya, pergi letak arah kiblat. Ataupun gambar elok sikit, gambar pergi haji. Dah tempat semayang, gambar kita dengan isteri kita pakai ihram, kan, duk pegang peluk isteri depan Kaabah. Jadi Kaabah kat belakang, kita dengan isteri kita gambar, letak dekat dinding arah kiblat, kita semayang. Jawapan dia makruh, dilarang dalam agama. Larangan tu bukan haram, tapi makruh. Sebab apa makruh? Sebab menghadap ke arah gambar, yang mana perbuatan menghadap ke arah gambar dia menyerupai ibadat agama-agama tertentu. Kan, macam kita tengok orang Cina, kan, dia semayang, dia menghadap gambar, kan, dia menghadap image. Itu sebagai contoh. Bukan orang Cina, bukan semua Cina lah, Cina Muslim okey. Maksud saya ialah orang bukan Islam. Cina yang bukan Islam, Taoism ke apa ke, kita tengok antara contoh amalan dia ialah dia sembahyang kepada datuk nenek moyang dia. Jadi kita orang Islam diarahkan untuk berbeza. Sama dengan menghadap kubur. Kalau masjid kita, macam kita di sebelah sisi, di belah rusuk, kan. Tapi kalau masjid kita, kiblat kita menghadap ke arah kubur, maka hendaklah kita tutup tingkap yang menghala ke kubur. Jangan buka tingkap, sebab kita tak mau nampak direct dengan kubur. Sebab apa? Sebab ada golongan yang menyembah kubur, kuburiyun. Jadi kita diarahkan untuk berbeza dengan amalan-amalan manusia yang kufur kepada Allah atau yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada setengah-setengah tempat masjid dia, kalau depan kiblat tu kubur, dia tak buat tingkap, dia buat dinding penuh, kan. Ataupun kalau ada tingkap, tutup tingkap tersebut. Itu antara cara yang lebih baik. Dia bukan haram, kan. Kalau jumhur ulama mengatakan ia adalah makruh. Jadi sama dengan matahari. Jadi yang kata tanduk syaitan tu apa dia? Jadi ada ulama yang mengaitkan itu sebagai syaitan yang menyesatkan manusia, sehingga ada orang Islam sendiri yang terpengaruh dengan ajaran macam ni. Saya diberitahu di dalam negara kita ni pun ada, kan, di tempat-tempat yang tertentu yang masih ada saki-baki golongan yang menyembah matahari ataupun seumpama dengannya. Baik. Jadi inilah sidang hadirin mukminin apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Jadi sebagai rumusan ataupun kesimpulan daripada apa yang boleh kita pelajari pada pagi ini, apabila kita menyebut tentang apa-apa yang ada dalam hadis Nabi, tanduk syaitan ke apa ke, kita jangan bagi makna kita sendiri. Itu salah. Kita nak faham maksud dia apa yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi. Caranya yang betul ialah dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis yang muktabar, kitab-kitab syarah yang muktabar. Syarah tu maknanya kitab-kitab yang menghuraikan, yang memberi penjelasan tentang hadis-hadis Nabi. Kalau Quran kita panggil kitab tafsir, kalau hadis kita panggil kitab syarah. Jadi itu cara yang betul. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada penceramah dia bagi huraian yang pelik-pelik, kita tak pasti benda yang dia hurai itu betul ataupun tidak, maka cara yang betul ialah dengan merujuk kepada huraian-huraian yang muktabar yang boleh kita dapati dalam kitab-kitab syarah yang muktabar kepada hadis-hadis yang berkaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada segala fitnah, dan Allah taala menjadikan kita sebagai orang Islam yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melindungi kita daripada segala fitnah, segala kesesatan
daripada segala perkara yang memudaratkan, membahayakan kita di dunia maupun di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.